Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah ma ba'. Yang dikasihi pengurusi majlis Darul Azlan yang telah memimpin ceramah kita pada malam ini. Dikasihi lagi hormati yang berhormat Ustaz Afnan Hamimi, Datuk Tan Azimuddin, Timbalan Ketua Pemuda PAS Malaysia dan juga Timbalan Ketua Pemuda PN, Ahli Parlimen Al-Ustaz yang bersama kita pada malam ini. Yang saya kasihi lagi saya hormati sahabat saya yang berhormat Saudara Wan Faisal, Wan Ahmad Faisal, Timbalan Ketua Pemuda PN dan juga Ketua Pemuda Armada Nasional di Parlimen Machang yang bersama kita pada malam ini. Saya hormati Fadil Cikgu Kasim selaku calon N36, Cikgu nah? N36 Dun Pelangai ini yang sudi dan telah bersama dengan kita pada malam ini seawal ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada beliau pada hari Sabtu ini insya-Allah. Hormati Saudara Nazir, Ketua Penerangan Pemuda PN Nasional dan juga Ketua Penerangan Pemuda PAS Malaysia, baru menyampaikan ucapan sebentar tadi, penuh semangat dan dengan kekuatan anak muda yang telah pun ditunjukkan oleh beliau sekejap tadi. Alhamdulillah. Hormati Ustaz Zarimi selaku Ketua Pemuda PAS Pahang. Tidak saya lupakan sahabat saya Saudara Komar, Ketua Pemuda Perikatan Nasional Pahang yang bersama di atas pentas pada malam ini, dan kepada seluruh pimpinan yang hadir di semua peringkat, kepada tuan-tuan dan perempuan, dan saya tidak lupakan berhormat Ustaz Zakwan yang berada di bawah kemah, sahabat kami Adun Tahan yang sudi datang dengar ceramah kita pada malam ini, yang berbaju hijau ke kuning tu, orang lebih lah tuan-tuan. Pada seluruh hadirin hadirat sekalian, tuan-tuan dan perempuan, bila pilihan raya kecil ini, rakyat jadi untung dan rakyat jadi senang sekejap. Rakyat jadi mewah sekejap. Sebab apa? Sebab apa benda yang rakyat minta semua boleh dapat. Kadang-kadang ada benda yang kita tak minta pun kita dapat, tuan-tuan. Waktu inilah tuan-tuan akan tengok berbagai perkara turun di kawasan pilihan raya kecil ini. Rakyat dah menang di sini, bagi saya dah menang. Dah menang sebab semua menteri-menteri turun. Hari ni pun timbalan pada menteri turun. Helikopter hari ni tuan-tuan berlega di kawasan Pelangai ni. Daripada pagi tadi penuh. Kereta-kereta mewah masuk. Berduyur masuk ke kawasan kampung. Masuk ke felda-felda. Janji bulan dan bintang kepada rakyat ni tak putus-putus. Untunglah orang kampung. Maksudnya PRK ni memang meriah. Tapi tuan-tuan, ketahuilah, bila habis PRK, biasanya tuan-tuan rakyat akan kembali hidup seperti biasa. Mereka tidak akan datang lagi ke sini untuk terus menyantuni kita. Mereka akan lupakan kita, tetapi ketika itu kita harapkan wakil rakyat yang dipilih itulah yang akan berkhidmat untuk rakyat di Dun Pelangai ini, dan beliau ialah insya-Allah Cikgu Kasim yang kita calonkan sebagai calon Perikatan Nasional di Dun Pelangai ini insya-Allah. Tuan-tuan, saya teringat di negeri saya di Sungai Siput. Saya duduk di Tambun, tuan-tuan. Tambun ni Parlimen Tambun, sebelah Parlimen Tambun, Parlimen Sungai Siput. Dun saya ni dun dalam Parlimen Tambun. Parlimen Tambun, Parlimen PMX. Dalam Parlimen Tambun ada dun yang Perikatan Nasional menang, iaitu Dun Manjui, dun yang saya jadi wakil rakyat ketika ini, tuan-tuan. Dan kita menang di situ, alhamdulillah. Ada satu cerita di dun sebelah, di Parlimen sebelah, di Parlimen Sungai Siput. Satu ketika dulu berlaku pilihan raya. Ramailah menteri-menteri turun. Ada seorang menteri itu dibuat pengumuman.
Dia kata nanti kita akan buat jambatan-jambatan, kita akan buat lebuh raya, kita akan buat jalan raya di kampung kita ni. Waktu tu orang kampung ada seorang pakcik ni bangun, tuan-tuan dan perempuan. Dia bangun, dia angkat tangan, dia kata, YB Menteri, macam mana nak buat jambatan? Kampung kita ni sungai pun tak ada. Dia kata tak apa, kalau macam tu, kita korek sungai, kita buat sungai di kampung ni tuan-tuan. Tuan-tuan, cuba bayangkan. PRK ni, pilihan raya ni tuan-tuan, tuan-tuan minta sungai pun, insya-Allah boleh dapat. Tuan-tuan dia minta sungai ke tak ada tuan-tuan? Tuan-tuan cuba minta sungai, boleh dapat. Hanya berlaku dalam pelari kecil saja. Saya ingat kisah tersebut. Orang kampung bangun kata, macam mana nak buat jambatan, Datuk Seri? Macam mana mau buat jambatan? Sungai kita ni, kampung kita ni sungai pun tak ada. Dia kata tak apa, kalau macam tu, esok kita buat sungai di sini tuan-tuan. Esok dia nak korek sungai. Tuan-tuan, itu janji-janji pilihan raya. Sebab itulah saya nak sedarkan kita semua supaya kita faham perkara ni biasa. Lagi seminggu lagi kita akan dengar berbagai janji-janji yang diturunkan oleh mereka untuk rakyat di Dun Pelangai ini. Tuan-tuan, saya pun rasa terkilan sebagai orang muda. Bila mana saya mendengar Menteri Besar Pahang ini menyatakan kepada anak-anak muda, pemuda-pemuda, pengundi-pengundi muda yang tidak menyokong mereka, jangan balik mengundilah, kurang lebih begitu. Satu orang kata satu hinaan kepada anak muda tuan-tuan. Satu penghinaan terhadap sistem demokrasi dalam negara kita. Tuan-tuan, bagi saya seorang Menteri Besar tak elok cakap macam tu kepada pengundi-pengundi muda. Pengundi muda tuan-tuan, mereka ada hak untuk mengundi. Sebab itulah saya menyuruh kepada pengundi-pengundi muda, kepada anak-anak muda, baliklah mengundi seramai mungkin pada hari Sabtu ni. Berikan undi anda semua kepada calon Perikatan Nasional insya-Allah. Boleh ke tidak tuan-tuan sekalian? Bagi tahu kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kena balik mengundi PN pada hari Sabtu ni insya-Allah. Tuan-tuan dan perempuan, sebab itulah hari ni tuan-tuan, kalau kita tengok, sebenarnya, kalau tengok Pahang sendiri, kawasan-kawasan bandar ni kebanyakannya telah dimenangi oleh Perikatan Nasional. Tuan-tuan tengok Raub, Parlimen Raub, Perikatan Nasional menang. Tuan-tuan tengok Parlimen mana lagi? Pahang mana lagi? Maran dimenangi oleh Perikatan Nasional. Kuantan dimenangi oleh Perikatan Nasional. Lagi? Kuala Krau dimenangi oleh Perikatan Nasional. Rompin dimenangi oleh Perikatan Nasional. Semua kawasan-kawasan parlimen-parlimen besar ni dimenangi oleh Perikatan Nasional. Termasuklah Dun di Pahang ni, alhamdulillah, sebahagian besar dimenangi oleh Perikatan Nasional. Maka tuan-tuan dan perempuan, hari ni kita nak beritahu kepada rakyat yang sebenarnya PN, Perikatan Nasional dah menang banyak kursi parlimen dan juga kursi-kursi Dun. Sebab itulah tuan-tuan, hari ini sokongan kepada Perikatan Nasional semakin kuat. Hari ini juga saya dapat maklumat pada siang hari tadi, kurang lebih 30 orang ahli baru yang telah menyertai PAS di Cemomoy, Kampung Cemomoy. Kampung Cemomoy ni kampung tradisi dalam Dun Pelangai ni, alhamdulillah tuan-tuan. Kampung tu kampung tradisi yang hari ni telah pun banyak orang-orang di kampung tersebut, daripada orang-orang dulunya orang UMNO bersama dengan PAS hari ini dan PN, hari ini diorang serahkan borang kalau lebih 30 borang ahli untuk bersama dengan perjuangan ini, alhamdulillah tuan-tuan. Tuan-tuan, syukur banyak kepada Allah Ta'ala tuan-tuan, kita tidak kalah. Kita sedang menang sikit demi sikit. Allah telah membantu kita ketika ini. Sebab itu saya sangat yakin insya-Allah, saya sangat optimis dengan sikit lagi kerja dengan sikit lagi kerja
ada MCA dan juga ada MIC. Tiga parti lama dalam negara kita, tuan-tuan. Dan waktu itu PAS bergerak sebagai sebuah perjuangan dan kita street fighter berlawan berdepan dengan BN dalam setiap kali pilihan raya, tuan-tuan. Cuma bila mana Allah uji kita dengan peristiwa 13 Mei 1969, ketika itu, waktu itu berlaku perbincangan antara pemimpin PAS dan juga pemimpin UMNO ketika itu, berbincang bagaimana kita nak selamatkan negara ini. Bagaimana kita nak satukan balik orang Melayu kita. Bagaimana nak satukan umat ini. Maka tuan-tuan, PAS terbuka. Kalau bincang nak satukan umat, bincang untuk satukan orang Melayu, nak satukan orang kata kekuatan kita, nak jaga agama dan bangsa kita, nak jaga keharmonian, kestabilan negara ini, kita boleh pakai elok-elok. Seingat waktu tersebut, pimpinan PAS bertemu dengan pimpinan UMNO. Ketika itu zaman kepimpinan Tun Razak. Tuan-tuan kalau ingat kisah ini. Dan Tun Razak ni terkenal dengan satu kata-kata, beliau kepada orang-orang UMNO, satu hari nanti bila mana UMNO tidak lagi diterima, satu hari nanti bila sampai waktunya bila mana UMNO telah ditolak oleh rakyat, maka ketika itu kita ada PAS, tempat untuk kita bernaung, tempat untuk kita berpaut, tuan-tuan. Satu hari nanti mungkin UMNO akan ditolak oleh rakyat Malaysia. Suatu hari nanti mungkin UMNO akan orang kata akan menjadi sebuah parti yang kecil. Orang Melayu tidak lagi bersama dengan UMNO. Ketika itu, tuan-tuan, kita ada PAS dan PAS akan menjadi tempat untuk kita berpaut. PAS tempat untuk orang Melayu menumpang teduh. PAS tempat untuk orang Melayu bersama ketika itu untuk sama-sama menjaga agama dan bangsa ini, tuan-tuan. Kita pun tak terbayangkan, tuan-tuan, 30-40 tahun akan datang supaya itu berlaku apa yang berlaku pada hari ini. Tuan-tuan, rakan-rakan UMNO tidak boleh mendabik dada ketika ini. Rakan-rakan UMNO tidak lagi boleh mendabik dada ketika ini, tuan-tuan. Kita kena sedar, hari ini rakyat sudah mula menolak UMNO sedikit demi sedikit. Orang muda hari ini, tuan-tuan, mereka telah membuktikan satu perubahan yang besar. Orang muda bagi satu sokongan yang padu kepada Perikatan Nasional pada hari ini, tuan-tuan. Rata-rata undi anak muda solid kepada Perikatan Nasional. Tuan-tuan, rakan saya yang berhormat Afnan, beliau menang di Parlimen Al-Ustaz dengan jumlah undi yang beliau terima 37,486 undi dan majoriti sebanyak 9,931 undi. Ini yang saya dapat daripada data lah, betul ke yang berhormat Afnan? 9,931 undi. Ahli Parlimen Al-Ustaz, tuan-tuan, tak pernah dalam sejarah di Al-Ustaz dimenangi oleh kursi orang Melayu Islam kita. Dan pada kali ini, yang berhormat Afnan kita telah menang di kursi tersebut dengan majoriti yang sangat-sangat besar. Yang berhormat sahabat saya, Saudara Wan Faisal juga, tuan-tuan, menang di Parlimen Machang. Mendapat undi 35,603 undi. Majoriti 10,154 undi, tuan-tuan sekalian. Betul, YB? Majoriti 10,000 lebih di Parlimen Machang. Tuan-tuan, mereka mendapat sokongan yang padu daripada rakyat dan sebagai besar sokongan itu datang daripada anak-anak muda kita yang menyokong Perikatan Nasional. Dan pada hari ini saya yakin dan percaya anak-anak muda di DUN Pelangai ini, mereka juga akan membuktikan kemampuan dan juga kesungguhan mereka untuk memastikan PN Perikatan Nasional menang di DUN ini, dan insya-Allah, tuan-tuan, perkara itu akan terbukti pada hari Sabtu ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan saya kasih, sebab itulah, tuan-tuan, saya ingat ketika itu bila mana pesanan Tun Razak ini menjadi, orang kata, menjadi nyata pada hari ini. Hari ini, tuan-tuan, kita kena ingat apa yang kita nak bawa hari ini, apa yang Perikatan Nasional nak bawa, apa perjuangan kita nak bawa hari ini, kita nak menyatukan ummah seluruhnya. Kita nak tarik sekarang mungkin ummah ini, tuan-tuan, untuk bersama-sama dalam satu payung perjuangan untuk kita menjaga semula negara ini dengan baik. Untuk kita mengembalikan kedaulatan dan juga kestabilan negara ini dengan begitu sempurna. Dan ia ada kepada Perikatan Nasional. Tuan-tuan dan perempuan, sebab itulah, tuan-tuan, kita sebut tu terang di sini, tuan-tuan. Kita bila mana kita berjanji, kita pegang dengan janji kita. Bila mana kita bersahabat, kita jaga betul-betul persahabatan tersebut. Saya masih ingat, tuan-tuan, kita waktu mana kita kuat satu ketika dulu bersama dalam gabungan yang sangat kuat. Saya teringat kita turun ke Cameron Highland, tuan-tuan, ketika itu. Waktu tu, tuan-tuan, PAS juga sudah pun siap dengan calon PAS. Bahkan calon kita, tuan-tuan, letak jawatan sebagai guru. Dia letak jawatan kerana kemungkinan besar akan bertanding di Parlimen Cameron Highland.
Tapi disebabkan kepatuhan kepada jemaah, patuh kepada arahan jemaah tuan-tuan, kerana Cameron Highland kita nak bagi laluan kepada UMNO, kepada Barisan Nasional. Maka tuan-tuan ketika itu calon PAS tak bertanding kena hormat dengan keputusan parti. Disebabkan kawan kita ketika itu tuan-tuan, kita bagi BN bertanding dan kita menang di Parlimen Cameron Highland tuan-tuan. Orang PAS pakat turun belaka membantu kemenangan tersebut. Kemudian kita pergi ke Don Chini tuan-tuan, Don Chini dalam Pahang juga. Don Chini kita tidak bertanding, kita bagi kawan kita bertanding tuan-tuan, mereka menang. Tuan-tuan, kita dokong perjuangan tersebut sebab apa? Sebab demi survival ummah, demi masa depan ummah, demi negara yang tercinta, kita korbankan segala-galanya demi persahabatan ini. Tuan-tuan, mereka menang di Don Chini. Kemudian kita pergi ke Tanjung Piai, ke Johor tuan-tuan. Juga masih lagi bukan dapat kepada kita. Kita bagi laluan kepada mereka, kepada Barisan Nasional. Mereka bertanding, kita pun dokong, kita pun tolong, kita buat apa yang boleh, seboleh mungkin tuan-tuan. Akhirnya BN menang di kursi tersebut tuan-tuan. Dan ketika itu kita juga turut gembira kerana kita tengok kekuatan ini semakin kuat. Tuan-tuan, Allah uji lagi dengan pelari kecil di rantau. Jika mana tuan-tuan masih ingat, Negeri Sembilan. Tuan-tuan, sekali lagi kita bagi laluan kepada rakan-rakan kita ketika itu. Untuk bertanding tak apalah, kau mau bertandinglah. Kau mau bertandinglah. Dengan keputusan yang buat ni tak apa, kau mau bertanding, kami tolong. Tolong tuan-tuan, akhirnya menang di Don tersebut. Nak sebut tuan-tuan, kita sangat menjaga persahabatan ini. Tapi tuan-tuan, apa yang berlaku hari ini, sebagai seorang anak muda, semilihan hari ini tuan-tuan, sikit lagi ucapan saya pada malam ni, saya tengok kronologi kisah politik negara kita ini tuan-tuan, perlu dibaiki segera mungkin. Perlu kembali ke landasan yang sepatutnya. Tuan-tuan, hari ini beginilah, kurang lebih mudahnya begini tuan-tuan. Bila tengok balik kisah kronologi rakan-rakan kita tuan-tuan dalam pemerintah, dalam cerita bab kuasa ni tuan-tuan, saya tengok satu persatu depan mata kita berlaku. Tuan-tuan cuba tengok bagaimanakah bagaimana kesungguhan kita tuan-tuan bila mana kita nak selamatkan negara ini daripada ancaman bahaya daripada berbagai pihak yang sedang berada dalam negara kita, nak jaga kembali kerajaan ini dengan baik, nak jaga keselamatan negara kita dengan baik tuan-tuan. Dan waktu tu tuan-tuan, ancaman demi ancaman berlaku kepada negara kita. Tuan-tuan masih ingat kita pernah buat satu himpunan besar-besaran di dataran Merdeka. Kita pernah berhimpun seramai mungkin puluhan ribu ummah kita berhimpun di himpunan AISAT. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita dengar 22 bulan ketika itu berbagai perkara yang sangat menyesakkan dada dan jiwa kita. Dengan AISAT-nya tuan-tuan, dengan buku teks nak diubah silibusnya, dengan tulisan Jawi diganggu, dengan agenda agama kita disekat, semua benda dibuat pada tempoh 22 bulan tersebut. Tuan-tuan tahulah apa yang DAP buat tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah search, tak payah tengok apa yang pimpinan PAS cakap. Tak payah tengok apa yang pimpinan Bersatu cakap. Tuan-tuan cek apa yang pimpinan UMNO cakap tentang DAP ketika itu. Tuan-tuan tengok mereka ada dalil, 10 dalil, 20 dalil. Kenapa kita tolak DAP? Kenapa kita kena lawan kerajaan ini? Kenapa kita kena sekat kuasa DAP ini tuan-tuan? Berbagai masalah berlaku ketika itu tuan-tuan. Kita pun semangat, kita buat kerja sama-sama. Kita bangun bersama, kita bangkit bersama. Akhirnya dengan izin Allah Ta'ala tuan-tuan, kita berjaya mengambil alih kerajaan ini. Tuan-tuan, bila mana Allah uji dengan kerajaan ini, Allah uji kita dengan sedikit kuasa ini tuan-tuan, sikap kita, perangai kita dah mula berubah. Saya di Perak tuan-tuan, di Perak pada sesi yang lalu, 3 kali bertukar Menteri Besar. Di Perak, negeri saya, 3 kali bertukar Menteri Besar. Kerajaan Malaysia tuan-tuan, 3 kali ke 4 kali bertukar Perdana Menteri. Kita cuba bayangkan. Tun Mahathir turun, naik Tan Sri Muhyiddin Yassin, elok kita takbir negara, Allah uji dengan COVID-19, dan tuan-tuan pun dengar yang disebut oleh Tuan Nazir tadi, berbagai inisiatif dan berbagai kebaikan yang diberikan oleh kerajaan kita ketika itu. Orang FEDA lagi lah terasa bagaimanakah perjuangan Tan Sri dan juga pasukan Perikatan Nasional ketika itu dan pimpinan kerajaan pusat ini membantu orang FEDA menghapuskan hutang-hutang FEDA dan sebagainya tuan-tuan. Walaupun singkat masa kita, tapi kita buat sebaik mungkin. Dengan kotak makanannya, bakul makanannya, dengan berbagai skimnya, dengan berbagai pakej prihatinnya pada rakyat. Waktu tu tuan-tuan, kita rasa sentuhan rakyat yang sangat prihatin kepada rakyatnya. Rasa bagaimana prihatinnya kerajaan kepada rakyat ketika itu tuan-tuan.
kita pun pakat pimpin dengan baik, dengan elok tuan-tuan. Allah uji dengan COVID-19, kita pun bersabar, berdepan dengan satu suasana yang tak pernah kita lalui satu ketika dulu. Satu keadaan yang tak pernah mana-mana Perdana Menteri lalui sebelum ini. Tan Sri mengemudi negara ini dengan begitu baik, dibantu oleh pimpinan-pimpinan lain dalam kabinet PN di ketika itu. Tuan-tuan sekalian, bila mana dah agak stabil, berlaku sebanyak orang kata kekacauan. Berlaku kacau ganggu dalam pentadbiran kerajaan. Tuan-tuan masih ingat peristiwa bagaimana mereka cuba menjatuhkan Tan Sri ketika itu. Dan kelompok inilah yang sedang memerintah negara ketika ini. Tidak boleh kita nafikan tuan-tuan, terlalu jahat permainan ini, terlalu licik. Tuan-tuan, kita elok-elok boleh pakat tuan-tuan, kalau kita pakat elok-elok tuan-tuan hari ini tuan-tuan, kalau kita pakat jaga betul-betul kesepakatan dan juga perpaduan itu tuan-tuan, hingga hari ini tuan-tuan boleh bayangkan apa yang berlaku kepada negara kita ketika ini. Tuan-tuan, yang kita duduk sembang dulu, no DAP, no UMNO, yang kita duduk laungkan dulu, no DAP, kita tak boleh terima perjuangan negara sekular yang dibawa oleh DAP, kita tak boleh terima perjuangan Malaysia yang didukung oleh DAP tuan-tuan. Hari ini tuan-tuan kita korbankan semua kata-kata kita tersebut. Hari ini tuan-tuan kita korbankan apa yang telah diperjuangkan oleh datuk nenek moyang kita satu ketika dulu. Hari ini tuan-tuan laungan bumi ini bumi kita, tanah ini tanah kita, telah pun orang kata menjadi satu perkara yang dongeng kepada mereka pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat bagaimana mereka struggle untuk menjatuhkan Tan Sri ketika itu. Maka naiklah pemimpin yang disepakati oleh kita ketika itu adalah Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Tak apalah tuan-tuan, kita pun boleh bayangkan betapa jiwa besarnya Tan Sri ketika itu. Sebagai seorang Perdana Menteri, dia sangat berundur, walaupun diperlakukan sebegitu dahsyat oleh rakan dia sendiri, oleh rakan dalam kerajaan sendiri tuan-tuan. Dia boleh berundur, dia bagi laluan kepada orang lain untuk menjadi Perdana Menteri. Dan kita tak buat kacau, kita pun hormat dan kita pun sabar, kita pun telanlah dengan apa yang ada, kita sabar, kita telan dan kita bantu apa yang boleh. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuan-tuan, naiklah Datuk Seri Ismail Sabri, dia pimpin negara kita, kita pun pakat bantu apa yang boleh tuan-tuan. Dan ketika itu kita dengar dah bunyi-bunyi pergolakan yang dahsyat daripada kelompok yang sama ni tuan-tuan. Hari inilah tuan-tuan yang tuan-tuan tengok ni, yang dia buat kacau ni. Mereka ganggu sampai pentadbiran pun tak apa stabil. Akhirnya berlakulah pembubaran parlimen. Kalau saya balik ungkit di Perak pula tuan-tuan, saya tengok depan mata saya tuan-tuan, kerana waktu tu saya bertugas dalam tim kerajaan negeri. Ketika mana waktu tu kerajaan Perak berjaya kita ambil alih daripada Pakatan Harapan. Waktu tu MB Perak Datuk Seri Peja menjadi MB, dan elok dia jadi MB tuan-tuan. Ketika dia jadi MB berlaku kacau ganggu yang saya sebutkan sebiji, macam mana yang Tan Sri rasai di peringkat Putrajaya, di peringkat federal, dan ia juga berlaku di negeri saya, negeri Perak ketika itu. Dan saya tengok bagaimanakah dijatuhkan depan mata, depan kawan-kawan dalam Zidandun, dijatuhkan dengan begitu dahsyat. Tak apalah, kawan tu pun turun daripada kursi menteri besar, dan kita berundur bagi mereka jadi menteri besar. Kita bagi mereka jadi MB. MB sekarang ni lah tuan-tuan, jadi menteri besar tuan-tuan. Dengan sokongan daripada semua ketika itu, kita pun dokong tuan-tuan. Dokong lah, kita pun pakai elok, kita buat kerja baik-baik. Tak apalah, kamu nak jadi MB, jadilah MB. Yang penting jaga negeri ini dengan baik. Jangan bagi kuasa ni kepada orang lain. Jangan bagi kuasa ni kepada pihak lain. Jagalah kuasa yang ada ni untuk kita jaga negeri kita dengan baik. Untuk kita bantu orang-orang Melayu kita, orang Islam kita, dan jaga semua bangsa dengan adil. Kita boleh buat. Dan kita boleh lakukan. Dan kita boleh jalan dengan baik. Tidak ada masalah tuan-tuan. Tiba-tiba tuan-tuan, ringkas ceritanya tuan-tuan, bila habis PRU 15, tuan-tuan pun tahu apa yang berlaku. Kita pun jangka lepas pilihan raya umur 15 ni tuan-tuan, kita boleh pakai elok-elok, boleh sepakat semula, boleh bentuk kerajaan dengan baik. Kita boleh bincang baik-baik nak bentuk kerajaan tuan-tuan, tapi dengan secepat mungkin kawan-kawan kita ni tuan-tuan, mereka memilih untuk bersama dengan DAP. Mereka pilih untuk bersama dengan DAP, dan hari ini tuan-tuan, kerjanya ada hari ini terbentuk disebabkan apa yang telah pun berlaku, apa yang telah pun terjadi. Dan sebab itulah saya nak sebut kepada kita, sebenarnya tuan-tuan, kita di peringkat Perikatan Nasional ini kita bersungguh-sungguh. Jika boleh kita nak jaga kerajaan ini dengan baik, dan kita nak bawa yang terbaik untuk rakyat di masa depan negara kita. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bila mana diuji oleh Allah sebegini, tuan-tuan, kita tidak akan pernah putus asa
dan kita akan tetap terus berjuang dengan apa kadar sekalipun untuk memastikan akhirnya nanti insya-Allah kerajaan ini akan kembali beralih kepada kita insya-Allah. Boleh ke tidak tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai penutup dalam ucapan saya pada malam ini, ingin saya nyatakan di sini tuan-tuan, tadi saya sebut dah tadi tentang bagaimana kekayaan yang dibuat oleh Tan Sri, oleh zaman Perikatan Nasional waktu kita memerintah negara, kita berjaya hapuskan hutang-hutang peneroka Felda, dan di sini kita ada tiga buah Felda. 3 Felda ke cikgu? 3 Felda tuan-tuan yang besar di kawasan kita. 3 Felda ni tuan-tuan kurang lebih dekat 12,000 pengundi di 3 Felda ni tuan-tuan. Saya yakin dan percaya orang Felda sini masih lagi ingat apa yang telah dilakukan oleh Perikatan Nasional, dan tuan-tuan setakat ini alhamdulillah pengundi-pengundi Felda kita di seluruh negara setakat ini, trend pengundi-pengundi Felda ni tuan-tuan, memang kali ini alhamdulillah pengundi-pengundi di Felda memberikan sokongan yang sangat tinggi kepada Perikatan Nasional. Dan kali ini tuan-tuan kita kena lihat di Don Pelangai ini insya-Allah tiga Felda di Don Pelangai ini insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan rakyat kita akan keluar seramai mungkin berikan sokongan yang sangat kuat kepada PN pada hari Sabtu ini insya-Allah tuan-tuan sekalian. Kedua tuan-tuan, isu tentang harga barang naik, tentang isu beras yang susah nak dijumpai, beras tempatan yang tuan-tuan yang tak ada di pasaran tuan-tuan. Hal ini semua benda yang saya kira menjadi bualan rakyat ketika ini. Dan tuan-tuan dan perempuan, hari ini saya tengok orang-orang muda tuan-tuan macam saya ni, anak-anak muda tuan-tuan macam kami ni tuan-tuan, rata-rata anak-anak muda yang duduk di luar daripada kawasan kampung mereka, katalah anak-anak muda yang tinggal di Selangor, yang duduk di Kuala Lumpur, anak-anak muda yang tidak tinggal di kampung tuan-tuan, mereka boleh survive, mereka boleh hidup seorang diri boleh tuan-tuan, mereka boleh bekerja, dia orang boleh makan dengan apa yang ada tuan-tuan. Saya faham anak muda ni macam mana jadi pun tuan-tuan, mereka boleh masih lagi boleh gagah bekerja, masih lagi boleh cari rezeki. Kalau takkan nak lepas diri sendiri insya-Allah boleh. Tapi tuan-tuan, anak muda tak boleh terima bila mana dia dapat panggilan daripada mak dan ayah dia di kampung, beritahu yang sekarang ni mak ayah tengah susah, yang sekarang ni ibu ayah sedang perit, mak abah sedang payah sekarang ni, harga barang naik, beras pun susah nak jumpa sekarang ni tuan-tuan. Harga barang makin tuan-tuan, dia tanda-tanda harga barang nak naik tuan-tuan, dia akan hilang kejap, nanti tuan-tuan tiba-tiba dia muncul balik, harga barang akan naik tuan-tuan. Beras dah hilang sekejap tuan-tuan sekarang ni. Beras dah hilang sekejap, kita pun bising satu negara macam mana disebut oleh Seri Nazir tuan-tuan, kita seolah-olah rakyat macam meminta sedekah, menunggu-nunggu jualan rahmah yang dibuat oleh mereka tuan-tuan. Kita berbaris panjang sampai bergaduh-gaduh. Di tempat situ di Perak orang dibuat di Batu Korau tuan-tuan, bergaduh. Saya kesian tengok makcik-makcik bergaduh sebab nakkan beras tuan-tuan. Dia orang buat kita ni macam pengemis, meminta-minta dengan mereka tuan-tuan. Akhirnya mereka klaim inilah kerajaan rahmah, inilah kerajaan yang baik. Kami fikir tentang rakyat tuan-tuan. Ini perkara yang sangat pelik berlaku zaman kerajaan Madadon ini. Tuan-tuan sekalian, saya nak sebut di sini, orang muda kalau dah mula sabit mak ayah dia, kalau dah kait dengan ayah ibu dia di kampung, dia tak boleh tahan lagi tuan-tuan. Dia tak boleh tahan dah, dia tak boleh tahan. Kalau dengar mak dia sedih, mak dia rasa susah, mak ayah dia payah, mak ayah dia dah susah nak cari bekalan makanan, harga barang naik tuan-tuan, anak muda akan mula rasa marah dan bengang. Dia orang tak akan boleh bertahan lagi dengan apa yang berlaku hari ini tuan-tuan. Kalau kamu nak buat pada kami tak apa. Kami orang muda, kami boleh lawan, kami boleh survive, tapi jangan buat pada mak ayah kami. Jangan buat pada orang kampung kami. Hari ini kerajaan ini tak berhati perut. Mereka tak tengok orang kampung. Mereka tak peduli orang kampung tuan-tuan hari ini. Dan hari ini tuan-tuan, harga barang semakin dahsyat dan semakin meninggi, dan saya harap tuan-tuan kena ingat perkara ini. Benda ni yang sangat-sangat jelas yang sedang berlaku pada kita hari ini tuan-tuan sekalian. Di tempat saya di Parlimen Tambun tuan-tuan, saya ingat di kawasan saya Parlimen Tambun adalah beras. Sebab ni mungkin kawasan Perdana Menteri. Saya pun turunlah ke semua pasar raya, semua kedai-kedai tuan-tuan. Turun ke bawah. Macam tempat tuan-tuan juga tuan-tuan. Tidak ada beras tempatan tuan-tuan. Yang ada hanya beras import yang harganya mahal-mahal. Saya jumpa semua penduduk. Tanya makcik-makcik, tanya abang kakak, mereka mengeluh, mereka tertekan dengan apa yang berlaku. Tuan-tuan, ini sedang berlaku pada kerajaan hari ini tuan-tuan. Sebagai penutup dalam ceramah pada malam ini tuan-tuan, satu lagi saya nak sebut tuan-tuan, berhati-hati dengan agenda ataupun dengan puak-puak LGBT yang semakin kuat di negara kita. Saya sangat tak puas hati dengan apa yang disebut oleh Perdana Menteri kita di New York baru ni. Dia boleh kata di Malaysia kami memang, di Malaysia kurang lebih gitulah ya. Di Malaysia kita, rakyat Malaysia kita menolak LGBT, tetapi kita jangan ganggu kelompok LGBT ni, kurang lebih begitu tuan-tuan. Jangan ganggu kelompok LGBT ni tuan-tuan. Jangan ganggu kelompok LGBT. Tuan-tuan, LGBT ni kena kekang. LGBT ni tuan-tuan, kita kena sekat mereka tuan-tuan, bahaya.
Kelompok ni bahaya tuan-tuan. Allah dah buktikan kepada kita zaman Nabi-Nabi terdahulu dihapuskan oleh Allah Ta'ala tuan-tuan. Cara nak hapuskan Allah Ta'ala terbalikkan muka bumi ini. Bahaya kelompok ini. Dan seorang Perdana Menteri, seorang pemimpin nombor satu negara tersebut, kita jangan kacau LGBT ini tuan-tuan. Ini perkara yang sangat bahaya. Saya nak suruh kita tuan-tuan, perkara ini sangat-sangat penting. Tolong tengok anak-anak kita, tengok anak cucu kita di negara kita ini. Jangan sampai mereka terpengaruh dengan kelompok ini. Dan insya-Allah tuan-tuan, komitmen kita juga di Perikatan Nasional kita akan menjaga keamanan negara kita ini, kita akan jaga kedamaian negara kita ini, dan kita akan pastikan perkara-perkara songsang, perkara yang tidak baik dan tidak patut berlaku dalam negara kita akan jaga dengan baik insya-Allah. Itulah sisi penting dalam ucapan saya malam ini, dan doakan mudah Allah beri kemenangan kepada calon Perikatan Nasional kita pada hari Sabtu ini, dan insya-Allah tuan-tuan banyakkan munajat kepada Allah Taala, banyakkan berdoa kepada Allah Taala, banyakkan bangun malam di hujung-hujung minggu akhir ini tuan-tuan. Jangan lepaskan zikir-zikir kepada Allah Ta'ala, jangan lepaskan doa kepada Allah Ta'ala, dan insya-Allah tuan-tuan kita yakin percaya dengan izin Allah kita akan menang di hidung pelangai ini insya-Allah. Sekali itu wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Perikatan